Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Kasim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syukri bin Abdul, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi. Yang berbahagia Datuk Sutina binti Sultan, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan. Datuk-datuk, pengarah-pengarah bahagian dan negeri, tuan-tuan dan puan-puan warga SPRM yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga SPRM kerana mengaturkan kunjungan ataupun lawatan turun padang saya ke SPRM pada pagi ini. Lawatan saya pada hari ini adalah bagi meneruskan tradisi merayakan perkhidmatan awam dan budaya turun padang yang telah didukung sejak saya diberi peluang untuk menggalas tanggungjawab sebagai KSN mulai Jun tahun lepas. Pendekatan ini telah membolehkan saya merasai sendiri masalah dan keperluan rakyat dan seterusnya mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah ataupun isu yang berkaitan sebelum ia menjadi lebih serius. Ia juga memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan perkara-perkara semasa berkaitan dengan perkhidmatan awam yang penting dan memberi nasihat kepada penjawat awam secara face to face. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, program transformasi kerajaan menggariskan 7 bidang keberhasilan utama NKRA. Satu daripada bidang tersebut adalah usaha memerangi rasuah dan jabatan yang dipertanggungjawabkan ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Oleh itu, SPRM hendaklah sentiasa berusaha mencegah rasuah yang merupakan musuh negara dan menjadi punca kepada penyebaran dan penggalakan lain-lain bentuk jenayah. Kesannya amat mendalam dan mampu meruntuhkan sesebuah negara sekiranya kita gagal membendungnya. Di antara kesan rasuah yang kita sudah lihat, mewujudkan jurang ekonomi yang besar antara yang kaya dan miskin, pembangunan yang tidak seimbang, menggalakkan dan melindungi perbuatan jenayah, justru menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap pemerintah dan membawa kepada huru-hara serta ketidakstabilan sesebuah negara. Ini banyak contoh yang kita dapat lihat di beberapa buah negara yang sedang menghadapi masalah sekarang ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga kerana mempunyai kerajaan yang berwawasan jauh dari segi melihat kepentingan agenda memerangi rasuah sebagai cabaran penting kepada proses pembangunan negara ini. Ini ditambah dengan komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan dalam menjana dan menggerakkan pelbagai polisi serta pendekatan pencegahan rasuah sehinggalah ke hari ini. Namun begitu, kita tidak boleh berpuas hati dan berpeluk tubuh atas kejayaan ini. Dunia semakin berubah. Globalisasi dan kecanggihan teknologi maklumat mewujudkan dunia tanpa sempadan. Secara tidak langsung, jenayah rasuah menjadi semakin kompleks dan melampaui sempadan. Kaedah, strategi dan modus operandi penjenayah semakin sistematik dan berangkai. SPRM sebagai agensi penguatkuasa tidak boleh bergantung pada taktikal, corak pemikiran, peralatan dan undang-undang yang sedia ada sahaja. Keperluan untuk berubah dengan memperkasakan keupayaan
dan kebakaran pegawai wajar dilaksanakan agar seimbang dengan perubahan semasa. Untuk itu, proses transformasi penting dilaksanakan untuk memastikan SPRM terus relevan dalam tugas dan tanggungjawab memerangi rasuah. Di sini saya mengucapkan tahniah atas kesungguhan SPRM dalam melaksanakan transformasinya dengan mewujudkan jawatan kuasa eksekutif transformasi yang terdiri daripada pakar-pakar perundangan dan kehakiman, akademik, korporat serta tokoh-tokoh yang dihormati yang melibatkan pakar-pakar dari dalam dan luar negara. Transformasi yang dibawa ini amat jelas matlamatnya, namun ia memerlukan sokongan warga SPRM untuk merealisasikannya. Oleh itu, warga SPRM hendaklah memberikan kerjasama dan sokongan yang jitu serta bersama-sama melaksanakan transformasi kerana bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, warga SPRM adalah sebahagian daripada warga penjawat awam dan sebagai sebuah agensi penguatkuasaan dan juga pencegahan seharusnya bersifat wajar dan memiliki jati diri yang tinggi untuk terus menyokong dasar transformasi nasional seperti program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi, model baru ekonomi dan rancangan Malaysia ke-10. Di kesempatan ini saya ingin menyentuh sedikit tentang situasi keselamatan di Lahad Datu dan Sabah keseluruhannya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi nasihat kepada rakyat agar tidak menyebarkan habar angin mengenai situasi tersebut. Namun begitu, saya telah pun menerima beberapa laporan yang mengatakan bahawa terdapat, mungkin ini laporan pun melalui internet dan sebagainya, penjawat awam di kalangan kita yang terlibat dengan penyebaran habar angin, termasuk gambar-gambar yang tidak tepat mengenai situasi di sana melalui laman media sosial seperti Facebook, blog dan Twitter penjawat awam. Lebih serius lagi, terdapat ketirisan maklumat terperingkat yang melibatkan dokumen-dokumen rahsia yang disebarkan secara meluas di laman media sosial, mungkin juga oleh penjawat awam. Kita sebagai penjawat awam, saya lihat ramai yang bila dapat berita-berita macam ni, dia terus forwardkan kepada kawan-kawan lain. Sebenarnya mungkin masa dia forward dia rasa cool, itu sebenarnya melanggar undang-undang kalau maklumat itu tak sahih. Okay. Dan kalau sahih pun, kalau rahsia tu tak boleh juga kita just simply forward kepada kawan-kawan kita. Saya ingin menegaskan dan mengingatkan semua penjawat awam supaya tidak mendengar ataupun menjadi ejen penyebar berita yang tidak sahih dan berasas. Kerajaan tidak sesekali akan berkompromi terhadap penjawat awam yang didapati membocorkan rahsia-rahsia kerajaan. Kegagalan dan pematuhan undang-undang tersebut akan membolehkan tindakan tata tertib. Sebenarnya saya maklumkan mesej yang sama kepada semua penjawat awam dalam hal ini. Inilah masanya untuk kita penjawat awam bersatu dan berdiri teguh demi mempertahankan kedaulatan negara dan menunjukkan semangat perpaduan atau solidariti, semangat patriotik dan cinta kepada negara yang tinggi. Sama-samalah kita berdoa agar keamanan dan kestabilan negara sentiasa terjamin dan Malaysia kekal aman, makmur dan sejahtera. Sebenarnya kita ada terima arahan, kalau kita ada keramaian seperti ini di masa depan, tolong kibarkan bendera Malaysia seberapa banyak yang boleh di luar Dewan dan juga di dalam, dan juga kita seringkali memainkan lagu-lagu patriotik. Sebenarnya semalam kita telah adakan MAPA dan mendengar amanat yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah mulakan trend itu juga. Saya juga meminta SPRM, Datuk Seri,
untuk memberi sumbangan juga kepada tabung wira kita yang telah dimulakan oleh perkhidmatan awam yang telah dilancarkan semalam sehingga ujung bulan ini. Tapi yang penting ni semangat patriotism ni kita kena galakkan di kalangan penjawat awam. Jadi ada banyak boleh gunakan melalui model menggunakan lagu-lagu yang ada patriotik ataupun ceramah untuk meningkatkan lagi semangat patriotism di kalangan rakyat kita. Kadang kita lihat ada pihak-pihak tertentu mungkin dah sampai ke peringkat gutter politik sebenarnya, dah sampai rendah sangat sampai boleh menggadaikan kedaulatan negara untuk mencapai apa-apa objektif yang mereka mahukan. Jadi kita janganlah terperangkap dalam situasi tersebut. Sebagai penjawat awam, kita tanggungjawab kita ialah untuk menjaga keselamatan negara dan juga memastikan keamanan negara terjamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita kini sudah memasuki bulan ketiga tahun 2013. Saya amat berharap warga SPRM prihatin dan telah memulakan pelaksanaan 7 hala 7 yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 7 hala 7 ini adalah general untuk kita semua dalam sebagai penjawat awam melaksanakannya, di mana yang relevan directly kepada kita. Yang pertama ialah untuk memastikan perpaduan nasional terus dikukuhkan, berpaksikan gagasan satu Malaysia. Ini saya rasa tak perlu explain dengan detail. Menguruskan ekonomi dengan baik. Yang kedua ni, menguruskan ekonomi dengan baik untuk memastikan pertumbuhan negara terus berkembang. Malah kita ni menjadi satu negara model. Baru-baru ni CEO IMF dah datang ke Malaysia. Mereka telah membuat kaji semula semua unjuran kadar pertumbuhan ekonomi negara. Kebanyakan negara telah dikaji semula ke unjuran yang lebih rendah. Manakala untuk Malaysia, IMF telah meningkatkan kadar pertumbuhan kita. Sebab tu kalau kita lihat suku tahun yang keempat kita telah mencapai 6.4% kadar pertumbuhan, dan pada keseluruhannya bagi tahun 2012 adalah 5.6%. Ini merupakan di antara negara yang tertinggi pencapaian pertumbuhan ekonomi, lebih daripada sasaran kita pun ataupun projection kita. Manakala negara lain seperti Amerika Syarikat dan Eurozone semua mengalami sebenarnya kemelesetan ekonomi, kemerosotan. China dan India yang merupakan ekonomi yang besar ini pun telah menghadapi pengurangan dari segi kadar pertumbuhan. Jadi oleh kerana dasar-dasar dan juga program transformasi negara, kita lihat Malaysia macam melawan arus dari segi pertumbuhan ekonomi. Ini semua adalah sebahagian daripada sumbangan yang kita juga turut memberikan, peranan yang dimainkan oleh penjawat awam termasuk SPR. Tahniah kepada semua. Yang ketiga ialah kita perlu melaksanakan bajet 2013 dengan licin, lancar dan berkesan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dalam bajet 2013, kerajaan telah menggariskan 111 touch point, iaitu program-program yang ada sentuhan pada rakyat, seperti BERIM, program taksi, even motosikal baru untuk rondaan polis. Saya tak tahu ada SPRM ada tak dalam 111. Kalau tak ada tak apa, tapi sampai yang ada tu kita telah minta make sure pelaksanaannya licin dan dijalankan dengan segera. Jangan kenakan syarat-syarat baru. Misalnya pasport sekarang untuk senior citizen 60 ke atas hanya perlu bayar yuran 50% saja. Kanak-kanak pun 50% saja. Ini semua adalah touch point. Jangan pula datang ke sana dekat pejabat, saya beritahu immigration, hari pertama ada yang pergi 1 Januari yang dah baca bajet ni, pergi sana pegawai tak pasti. Lepas tu kami belum dapat circular lagi. Itu masalah tu dari segi pelaksanaan. Kalau kerajaan dah janji 1 hari bulan, kita kena teruskan. So peringkat dekat cawangan ni semua ni have to be very careful bila nak jangan tolak permohonan kalau itu dah menjadi dasar kerajaan.
atau jangan kenakan syarat-syarat baru. Sebenarnya touch point ni semua very simple aja. Approach dia, bayar RM500 atau RM250 dan bagi voucher buku dan lain-lain, very straightforward. So tak perlulah tunjukkan sampai nak bawa account bank ke income tax statement dan sebagainya. It's a very innocent, straightforward, based on trust. Kita ni dah sampai masanya negara nak jadi negara maju. Tapi kalau kita tidak boleh percaya rakyat kita, ada problem untuk kita. Kalau kita lihat rata-rata pergi ke Amerika ataupun pergi mana-mana yang SPRM ada buat lawatan, dia banyak juga depend on trust. You know, a lot of things tak perlu kita tunggu dapatkan declaration all the time. Okay, it's high time. Sebab tu kerajaan telah mengenalkan transformasi sosial, program transformasi sosial. This is the most difficult one, tapi ia melengkapkan program transformasi nasional kita. Sekarang dah ada 4, macam kerusi dah ada 4 kaki program transformasi. Seterusnya yang keempat ialah melaksanakan sepenuhnya dasar transformasi nasional yang ada 4 program transformasi. Yang kelima, melaksanakan strategi lautan biru atau National Blue Ocean Strategy. Saya rasa SPRM belum terlibat lagi dalam jawatan kuasa NBOS, tapi NBOS ni basically senang dia approach dia ialah to think out of the box ataupun kita memikir di luar kotak, membuat sesuatu daripada yang seperti biasa kita buat, tapi ia dapat memudahkan proses dan sebagainya, ataupun kurangkan pertindihan fungsi di antara satu bahagian dan satu bahagian yang lain di dalam SPRM sendiri ataupun di antara SPRM dengan another agensi penguatkuasa. So kita kena fikirkan sendiri dan cari jalan. Misalnya Malaysia merupakan hanya sebuah negara jadi mana kita dapat kerjasama polis dan tentera melalui program ataupun strategi lautan biru. Tak pernah kita lihat di mana-mana negara di mana kita boleh lihat tentera dengan polis begitu rapat, boleh bertukar-tukar personel, boleh ada joint patrol untuk kurangkan jenayah di bandar, mana polis dengan anggota tentera berjalan bersama. Okay. Omnipresent dan juga program-program lain. Kita lihat sekarang tindakan yang kita ambil, tindak balas terhadap pengganas. Actually sekarang yang dekat Lahad Datu yang masuk ni kita kena categorize them as terrorist. No more penceroboh. Okay, dah jadi teroris dah. So those terrorists came in, now kita lihat macam mana kerjasama polis dan tentera, lihat IGP dan PAT duduk sebelah dan very cooperative among each other. Sebenarnya dalam Blue Ocean Strategy ni mereka dah ada lebih daripada 10 cooperation dalam pelbagai bidang. Termasuk juga tentera juga kerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia. Misalnya dah ada dekat hampir 10 camp sekarang di negara ni. Dia mula dengan camp Mahkota di Keluang, Johor, di mana certain kind of, bukan kriminal lah, certain dia buat penjara dalam camp, dibagi ruang tanah tu untuk cocok tanam dan buat aktiviti ekonomi, so that bila mereka lepas tu dia keluar, dia tak balik. Kebanyakan all these people who have gone through that program tak jadi kriminal lagi. Apa dia panggil recidivism, something like that, the term saya tak tahu. That means they won't return to criminal activities because we have put them in army camp and give them land untuk jalankan dia, dan bila dia keluar kita bagi dia bantuan satu azam dan sebagainya untuk mudahkan aktiviti ekonomi. Itu salah satu program. Kita juga lihat kalau pergi drive ke KLIA, kita nampak ada one place tu tengah tanam rock melon dan dijual di situ. Rock melon is among the expensive crop yang dapat return yang baik. Itu adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan ATM, pasal tanah tu ATM. Dividen tu pergi kepada pegawai ataupun anggota tertentu dalam ATM. So kita ada banyak lagi. Kita ada One Malaysia, One Call Center, One MOCC, di mana semua jabatan di Putrajaya, operator ni semua kita letak di satu pusat. Kali ini mampu yang melaksanakannya is centralized. Macam di Melaka ada One Call Center, di Putrajaya One Call Center kita ialah 03 8000. Okay. Dan kita ada program I'm for You, Beautiful Malaysia, dan tak lama lagi Purple Walk
Semua ni datang daripada pemikiran dalam Blue Ocean Strategy. So it's high time mungkin SPRM can think of something new untuk Blue Ocean Strategy. Tak semestinya kita perlu melalui jawatan kuasa berkenaan, but it can be generated internally. Dia punya prinsipal dia ialah low cost. Macam UTC Urban Transformation Center dekat Melaka, satu bangunan tu ada 74 services diberikan, iaitu perkhidmatan daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan dan juga NGO dan lain-lain. Semua dalam satu bangunan, dan servis itu diberikan dari pukul 8.30 pagi sampai 10 malam. Peak hours yang paling ramai hadir untuk jabatan pendaftaran dan pasport immigration ni ialah dari jam 8 malam sampai 10 malam. That shows rakyat memang menghargai perkara seperti ini. UTC di Melaka dah dibuka, di Kuala Lumpur sudah, di Ipoh sudah. Next I think di Pahang saya rasa under construction. Semua siap dalam 5 hingga 6 minggu. Program ini semua adalah di bawah Blue Ocean Strategy. Dia kos yang rendah membawa impact yang tertinggi untuk masyarakat. Dan yang keenam, setiap menteri dan kementerian di dalam negara ini perlu mencapai indeks prestasi utama KPI. Okay. Dan yang ketujuh akhir sekali ialah meneruskan penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan berdasarkan 6 prinsip baru perkhidmatan awam, iaitu CTI dan PCI. CTI ialah cepat, tepat dengan penuh integriti, dan PCI ialah produktif, kreatif dan inovatif. Saya rasa CTI sekarang telah, kalau kita lihat kes-kes SPRM dapat diselesaikan dengan segera. Mungkin this is actually indirectly already applying cepat, tepat dan berintegriti. Cepat selesaikan kes-kes yang ada, tak payah dia meleret 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Tadi saya dapat taklimat, saya lihat semua jangka masa telah dapat dipendekkan dengan adanya mahkamah khas dan sebagainya. Ini adalah selari dengan konsep CTI dan PCI. SPRM sewajarnya telah mengenal pasti dan melaksanakan program-program khusus untuk difokus dalam tahun 2013, seperti mempergiatkan program atau aktiviti pencegahan rasuah yang menepati hala 7 yang digariskan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dalam hal ini, sokongan dan kerjasama semua warga SPRM amatlah diharapkan dan memastikan kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Saya rasa Blue Ocean Strategy ini saya dah sebut tadi, dan CTI, PCI. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sebagai pejabat awam pada masa kini dilihat berada di kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan masa lampau. Ini kerana usaha berterusan kerajaan yang sentiasa mengambil berat dan menambah baikkan keperluan dan kebajikan anggota perkhidmatan awam. Kita sewajarnya sentiasa bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Di samping itu juga, kita sewajarnya berterima kasih atas keprihatinan pihak kerajaan yang sentiasa membantu meringankan beban pejabat awam dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi, termasuklah dari segi penyelarasan gaji, bonus, BRIM, bantuan persekolahan dan banyak lagi bantuan. Sebenarnya sejak saya ambil alih jawatan KXN, saya datang daripada bidang lebih kepada pembangunan ekonomi, sebelah ekonomi dan bisnes. Saya lihat dalam perkhidmatan awam ni, pengalaman saya sendiri, kita ikut skim perkhidmatan kita, gaji kita berhenti selepas sesuatu tempoh. Jadi bila kenaikan gaji itu berhenti, the only way kita boleh dapat peningkatan gaji ialah dengan kenaikan pangkat. Dan sistem yang kita amalkan ialah sistem piramid. Kenaikan pangkat itu bukan automatik, bukan semua akan dapat. Saya bagi contoh perkhidmatan PTD. Kat bawah tu ada 5,000. Bila dia naik, the next step dah sampai dekat 2,000. Dan akhirnya 1,000 dan sampailah jadi seorang KXN. Okay. So macam tu dia naik. Jadi piramid. There's no way semua boleh naik pangkat. Okay. So that's one.
So bila dah sampai dia punya kenaikan gaji tu mungkin 7 tahun. Lepas 7 tahun tak naik, kalau tak naik pangkat. So saya dapati ramai dalam perkhidmatan awam, prestasi dia bagus. Setiap tahun memberikan peningkatan prestasi semua daripada 80%. Okay? Pertumbuhan ekonomi berlaku, negara pun masih meningkat ekonominya, tapi gaji pegawai kerajaan statik. Okay. Jadi bila kita lihat angka yang terakhir sehingga Disember 2012, saya dapati hampir 200,000 pegawai kerajaan selama ini tak ada kenaikan gaji. So kita bawa kes ni kepada kerajaan mengatakan kita tidak boleh hentikan dari segi kenaikan gaji. Kalau dia tak dapat kenaikan pangkat, gaji tak akan naik. Sebab itu kita perkenalkan di kenaikan selepas mencapai gaji maksimum. Sebenarnya idealnya ialah kalau dalam satu grade tu jangan berhenti lah kenaikan gaji. That's ideal. KGT, semalam ramai yang tak faham bila yang kata KGT. Saya berharap dalam bilik ni semua faham apa tu KGT. Kenaikan gaji tahunan. So ada yang mengatakan mungkin ada KSU yang tak faham. Saya pun rasa pelik macam mana tak faham. So tak apa lah. Okay. So KGT diteruskan. Jadi semalam announcement ialah untuk siapa yang dah sampai ke peringkat dinding dia tu dah terhenti tu, kita mulai Januari tahun 2013 ni naik 1 KGT. Okay. Untuk siapa yang sampai maksimum. Sampai bulan Julai ni ada special bonus, semua akan naik KGT 1. Semua penjawat awam. Bulan Januari ni hanya untuk yang dah sampai dinding yang maksimum 200,000 orang. Bulan Julai ni untuk 1.42 juta. Lepas tu bulan Januari depan ialah untuk golongan yang akan sampai dinding balik. Okey? Yang mungkin akan bertambah lebih daripada 200,000. Selagi kita belum buat lagi revision pada keseluruhannya. Jadi tak ada gaji perkhidmatan awam atau penjawat awam yang akan terhenti. Dia akan terus naik. Kita telah estimate untuk 3 KGT untuk 3 tahun atau 2 tahun saja. Pasal Julai kita akan naik satu lagi. Lepas tu kita naikkan 3% secara automatik. Okay. Sehingga berlaku revision pada keseluruhan. First kita try dengan golongan yang pencen. Pencen ni pun kalau statik saja, kenaikan harga barang di antara inflasi kita ialah di antara 1 hingga 2%. Jadi kerajaan telah luluskan dalam bajet 2013 ni, mulai tahun 2013 semua pensioners kita akan terima kenaikan pencen sebanyak 2% setiap tahun. Sampai bila-bila 2% akan meningkat. At least dapat address isu inflasi. And then yang ini kita dah jawab, yang untuk gaji maksimum dah settle. Dan satu lagi ialah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat pula, kita memang galakkan kenaikan pangkat insya-Allah melalui time base. 2 kumpulan besar kita telah dapat settle. Satu, guru. Guru ni perguruan merupakan 1/3 daripada penjawat awam. Kita ada 1.42, guru 430,000. So mereka semua dapat time base. At least kalau dia guru graduan, dia akan dapat sekurang-kurangnya 54, grade 54 sebelum pencen. Okay, untuk guru. Kalau prestasi dia baik, 80% ke atas. Dan untuk staff pun kita buat macam tu, ada dia punya akhirnya. Tapi dalam kes guru ni besok semua akan jadi graduate teachers. So ada nampaknya kalau dia servis dia 25 tahun ke atas akan dapat 54. Okay. Dan kita juga telah dapat selesaikan masalah dalam kategori kesihatan. Doktor paling banyak kita bagi time base. Pos yang sama dia dapat sampai super scale A ada doktor. Mereka yang tertinggi lah pasal atas kepakaran. Sekarang kita kena lihat juga semua lain services. Jadi sebab itu kerajaan telah mengatakan untuk perkhidmatan ni ada 81 skim kita akan cuba umumkan pada 1 Disember habis tahun ini. Penambahbaikan. Okay. Ini pun kita akan buat banyak rundingan dengan QPAD dan juga persatuan-persatuan kita. Saya juga lihat macam Jabatan Custom di Raja Malaysia. Okay. Ada daripada batch saya, ada yang pencen 48, masuk sama time dia. Saya masuk ikut cabang kadet PTD, dia masuk pegawai penguasa custom, dia pencen 48.
something wrong with the system. 48 ni ataupun 44 dan sebagainya, besok bila kita jadi negara maju berpendapatan tinggi, dia punya pencen boleh dekat-dekat sampai dengan garis kemiskinan. Sebab tu kita sekarang telah naikkan untuk tahun ni minima pencen ialah 820, pasal selaras dengan pendapatan garis kemiskinan. Kita tidak mau penjawat awam jatuh kat level tu. Penjawat awam mesti remain sebagai at least middle income. Sebab tu saya next target saya ialah untuk buat cara yang mana sekurang-kurangnya 54, grade 54 sebelum pencen. Tapi ini ada implikasi kewangan yang besar. Jadi kita akan lihat daripada jabatan-jabatan yang tertutup dulu. So custom is one of them. Saya tahu SPRM dengan transformasi ini mungkin semua gaji yang tinggi-tinggi. Okay. SPRM tak ada isu kan? Minta juga? Okay. Kita akan lihat, okay, especially when you are close service, your pyramid becomes sharper. Okay? So it become more difficult to move upward. So that mobility itu kita introduce time based. I think these are the real thing yang kita kena berdepan dengan penjawat awam, try to solve. Jangka pendek, jangka sederhana atau jangka panjang. Okay. Because kalau sumbangan kita tu memadai, dapat turut menyumbang kepada pembangunan negara, dan prestasi individu tu melebihi at least 80%, saya tak nampak apa sebab kerana gaji atau kenaikan pangkat tidak dapat dilakukan. Satu lagi isu ialah saya tahu ada keperluan tentang entertainment allowance dan sebagainya daripada SPRM. Kita sedang lihat sekarang ni is based on claim, saya dimaklumkan until 41 claim. So kalau kita di JPA ni, bila mereka nak buat setaraan ataupun nak buat adjustment untuk satu servis untuk SPRM, bila dibuat, maksud dibanding dengan others, ini akan berlaku anomaly dan sebagainya. So dia jadi untuk whole service pula. Ini yang problem dia. So kita sedang lihat tentang permintaan untuk this entertainment allowance sebagai fixed allowance. Tapi ada sedikit masalah yang kita akan bincangkan dengan SPRM yang berkaitan dengan kat grade 41 dengan the next grade tu, nampaknya 41-nya allowance will be higher than the higher grade. So this is thing yang kita kena cari laluan macam mana nak baiki, and then supaya dia tak jadi isu untuk lain-lain skim. Okay. Amanat yang diberikan semalam saya rasa telah ditunjukkan secara langsung. Siapa yang ada di PICC dapat lihat sendiri, yang lain dapat berita dan sebagainya. Saya rasa itu adalah amanat yang kita adakan secara tahunan. Pasal ada press people yang tanya saya, adakah ini gimmick politik dan sebagainya. Saya kata tak ada kena-mengena dengan politik, pasal ini adalah urusan mesyuarat MAPA yang kita buat tiap-tiap tahun. Tahun ini adalah MAPA yang 13, setiap tahun mesti ada some announcement untuk public sector. So this is a normal practice, saya kata. Yeah. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri dan seluruh warga SPRM kerana dapat hadir dan mendengar amanat saya. Di kesempatan ini saya menyeru kepada seluruh warga SPRM untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan ini dengan penuh berintegriti demi agama, negara dan bangsa tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.